أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله ورسوله. قال المصنف rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya untuk kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Telah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mencela akan kenyang. Setengah daripadanya, al-mu'minu ya'kulu fi ma'din wahidin wal kafiru fi sab'atin am'adin hasba banu adam luqaymatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fahaqqahu sulusa lit-ta'am wa sulusun lisyarab wa sulusun lin-nafs. Artinya, arti hadis itu, hadis ni riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Bermula orang yang sempurna iman memakan ia pada satu perut, dan orang yang kafir makan ia pada 7 perut. Memada akan anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Jika ada ia menuntut tambah dan tak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya sepertiga bagi makanan dan sepertiga bagi minuman, sepertiga bagi mengeluarkan nafas. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita dapat kembali ke pangkuan majlis kuliah kita. Walaupun apa yang berlaku kat dunia ni kan, kita tetap hadir dalam majlis kuliah. Itu namanya istiqamah. Walaupun dunia berubah, walaupun hari bulan berubah, bulan pun dah berubah daripada Ramadan masuk Syawal, Syawal dan habis dan sebagainya. Maknanya apa pun berlaku dalam dunia ni tuan-tuan, kita insya-Allah dengan izin Allah, dengan rahmat kasih sayang dia, dengan pilihan dia, dengan kehendak dia, dengan kudrat dia, dia takdirkan kita masih dalam kuliah, dalam majlis-majlis ilmu. Patutlah bila kita hadir dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, dia punya cerita tu sebenarnya cerita yang mendalam. Bukan soal kita hadir, bukan soal kita mendengar, tapi dia melibatkan berbagai-bagai
hubungannya dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala ni tuan-tuan, bila dia nak hamba-hamba dia jadi baik, dalam hadis menyebut dua perkara tuan-tuan. Ada dua perkara yang mana bila Allah Ta'ala nakkan kebaikan pada hamba-hamba dia ni, maka dia akan buat dua perkara. Apa dia? Saya minum dulu air raya ni. Bismillah. Besar gelas daripada botol. Yang pertama, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala nakkan kita ni jadi baik lah, dalam hadis menyebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bila mana Allah Ta'ala mengkendaki kebaikan pada seorang hamba tu, hamba tu hamba dia lah, yang dia jadikan, yang dicipta, yang dia beri rezeki, beri nikmat. Bila Allah Ta'ala nakkan hamba dia ni jadi baik, maka dia beri faham agama yang betul pada orang ni. Yufaqihu fid din maknanya Allah Ta'ala memberikan kefahaman agama yang betul pada orang ni, sehingga dia jadi orang yang faqih, orang yang faham agama. Orang yang faham agama ni contoh macam mana tuan-tuan? Dia bukan sekadar dia tahu. Kalau tahu ni, contoh orang ramai orang kita tahu semayang ni fardu. Orang Melayu semua tahu semayang fardu, tapi ramai tak semayang kan. Maknanya kalau dia sekadar tahu tapi dia tak semayang, maka itu tak faham lagi. Itu bukan orang yang faham. Sama dah juga orang Melayu kita ramai tahu semayang jemaah ni besar pahala dia. Cubalah test, tanya kawan-kawan ke, tanya jiran-jiran, semua tahu semayang jemaah ni adalah amalan yang besar pahalanya. Tapi tak ramai yang nak semayang jemaah kan. Tak ramai yang datang semayang jemaah. Maknanya dia tahu tapi dia tak faham. Ramai orang tahu bersedekah tu baik, tapi tak ramai yang bersedekah. Ramai yang tahu, banyak orang tahu lah. Orang tahu sekarang ni banyak, sebab sekarang ni information kat ujung jari kan, tapi tak ramai yang mengamalkan. Jadi bila tuan-tuan seorang yang sekadar tahu dia tak beramal, itu bukan tanda orang faham. Orang faham ni ialah orang yang tahu dan dia beramal. Itu tanda orang faham. Ini berarti bila mana seorang tu Allah Ta'ala nakkan dia ni jadi baik, banyak kebaikan pada diri dia, dan dia pun boleh beri kebaikan pada orang lain, maka dia jadikan orang ni tahu agama dan beramal dengan agama. Ini tuan-tuan, ini namanya orang yang faham, orang yang Allah Ta'ala berikan kepahaman agama, sehingga hidup dia berubah. Hidup dia jadi orang baik, jadi orang yang beramal ibadah, orang yang berulang alik ke masjid, orang yang berulang alik ke majlis-majlis ilmu, orang yang ada akhlak mulia, orang yang dah meninggalkan mengumpat, orang yang dah meninggalkan amalan-amalan yang buruk. Inilah orang yang baik, bila Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada diri dia. Orang macam ini tuan-tuan, kalau dia salah, kalau dia bersalah lah, mungkin melakukan kesilapan dan sebagainya, cukuplah dengan dia duduk dalam majlis ilmu, dia dengar ustaz-ustaz dia ceramah ke, ustaz-ustaz kuliah ke, maka bila dia tahu kesalahan dia, dia akan berubah. Maknanya dia mendapat manfaat daripada ilmu yang dia dengar. Dia berubah, dia baiki diri dia, dia islah diri dia. Ini orang yang Allah Ta'ala pilih. Bila Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala berikan kefahaman agama yang betul. Yang kedua, ada hadis juga Nabi, daripada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kata apa? Man yuridillahu bi khairan, dia berkata sama dia punya lafaz hadis tu. Man yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada orang itu, yusibahu min, apa maknanya? Maka Allah Ta'ala akan musibah dia. Allah Ta'ala akan beri dia musibah. Allah Ta'ala akan uji orang ni dengan musibah, tuan-tuan. Apa makna musibah? Musibah ni dalam satu ayat Quran Allah Ta'ala menyebut, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf, kami benar-benar akan menguji kamu pertama dengan ketakutan, rasa takut, rasa bimbang. Wal ju', yang kedua ialah lapar, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, yang ketiga ialah kekurangan harta. Wal anfus, dan juga kekurangan jiwa. Maknanya ada orang yang dikasihi meninggal dunia, orang-orang yang dikasihi meninggalkan dia dan sebagainya, kekurangan jiwa. Wassamarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Buah-buahan ni maknanya hasil mahsul lah. Termasuklah kalau orang berniaga, rugi berniaga dia. Orang yang bertanam, bertani, kekurangan hasil keluaran dia. Orang yang berternak, mungkin ternakan dia banyak yang mati kan. Sekarang ni musim macam-macam wabak ada. Jadi wassamarat wa basyiris sabirin, Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat itu, berikanlah berita gembira pada orang yang sabar. Siapa dia orang sabar ni? Allazina iza asabathum musibah. Nampak perkataan musibah tu, tuan-tuan? Perhatikan ayat tu. Allazina iza asabathum musibah, iaitu orang-orang yang apabila dia ni Allah Ta'ala rasakan dengan musibah. Musibah tu yang tadi dah, ketakutan, kebimbangan, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan nyawa, kekurangan hasil mahsul. Itu bentuk-bentuk musibah. Jadi orang yang sabar ialah orang apabila iza asabathum musibah, bila kena musibah, qalu inna lillah, dia akan berkata inna lillah, kita ni milik Allah. Tu dia. Ini orang yang sabar. Orang yang akan berkata kita ni milik Allah. Allah Ta'ala ni boleh uji kita dengan apa saja, dengan ketakutan ke, dengan kelaparan ke, dengan kehilangan harta, kehilangan nyawa ke, kekurangan hasil mahsul ke. Sebab kita ni milik Allah, milik mutlak Allah Ta'ala, milik mutlak, tuan-tuan, Allah Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ni akan kembali kepada Allah. Maknanya kita akan balik kepada Allah untuk apa, tuan-tuan? Untuk dihisap dan diberikan balasan. Kat dunia kita ni milik Allah, Allah Ta'ala boleh uji kita dengan musibah apa saja yang disuka. Tapi di akhirat kita akan dihisap, dihitung bagaimana kita menghadapi musibah ni, dan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ini orang yang kedua. Jenis orang yang kedua ni pun orang yang Allah Ta'ala nak beri dia kebaikan, nak jadikan dia baik. Tu dia. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala uji tuan-tuan dengan musibah, sebenarnya Allah Ta'ala nak berikan dia macam-macam lagi kebaikan. Contoh apa? Allah Ta'ala nak berikan dia sifat sabar, contohnya. Sebab sifat sabar ni satu sifat yang sangat hebat, tuan-tuan. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, dalam Quran menyebut
Orang yang sabar ni Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala, ganjaran di akhirat nanti bighairi hisab, dengan ganjaran yang tak terkira banyaknya. Jadi orang yang Allah Ta'ala berikan sabar, tuan-tuan, walaupun dia mungkin kehilangan nyawa, kekurangan harta, walaupun mungkin dia kelaparan di dunia, mungkin dia kekurangan hasil mahsul dan sebagainya, tapi bila Allah Ta'ala beri sifat sabar, maka itu adalah pemberian yang jauh lebih mahal daripada harta, daripada nyawa, daripada musibah-musibah yang disebutkan tadi. Jadi oleh kerana itulah, tuan-tuan, bila kita hidup dalam kehidupan kita sekarang ni, dua perkara ni kita kena lihat pada diri kita. Yang pertama, ilmu dan beramal. Yang ketiga, sabar, redha dalam menghadapi musibah. Percayalah, tuan-tuan, kalau dua ni, dua hadis ni kita benar-benar faham, kita jadikan panduan hidup kita, insya-Allah banyak kebaikan akan muncul dalam diri kita. Baik, pada hari ini kita akan sambung bicara kita tentang, sekarang tinggal sikit daripada tajuk yang ke-6, tajuk yang ke-4 dalam soal dalam perkara pasal yang ke-4 pada menyatakan perut. Yang lepas-lepas kita dah bincang panjang. Hadis yang saya baca tadi, hadis di penghujung fasal itu, fasal yang ke-4 tadi, iaitu tentang tabiat makan orang beriman berbanding dengan tabiat makan orang kafir. Namanya pun iman dengan kafir, tuan-tuan. Beza antara iman dengan orang kafir. Beza, jauh beza. Satu iman, percaya, yakin. Satu lagi yang kafir, yang menolak, yang engkar. Ini perbezaan besar. Jadi sehingga membawa kepada perbezaan besar pada tabiat. Dan tabiat di sini adalah tabiat makan. Sebab makan ni, tuan-tuan, kita dah bincang dulu, dia termasuk nikmat yang kita kena sentiasa bermuhasabah dengannya. Memang makan ni satu keperluan, tapi makan bukanlah satu tujuan hidup itu sendiri. Sebab orang beriman, dia meletakkan tujuan hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makan pun menjadi satu ibadah pada dia. Bukanlah bermakna bila sebut ibadah kita nak dapat pahala banyak maka kita makan banyak. Bukan itu maksud dia. Itu salah faham. Kita kata orang makan ni pun ibadah, maka kita pun makan banyak-banyak sehingga kita jatuh dalam perkara yang kita dah bincang sebelum ni, keburukan bersangatan kenyang, kan? Ada 10 perkara yang kita dah bincang sebelum ni yang merupakan keburukan makan yang bersangatan kenyang, kan? Jadi bukanlah bermakna kita meletakkan makan ni satu ibadah sampai tahap tu. Tetapi bila kita letakkan ibadah ni sebagai, makan ni sebagai satu ibadah, maknanya kita akan bercermat dengan makan ni, tuan-tuan. Bercermat, sumbernya halal, menjauhi yang syubhat, menjauhi yang haram. Kemudian makan pun kita tujuannya untuk menguatkan diri kita, ada tenaga supaya kita boleh beribadah, boleh bangun malam, boleh pergi masjid, boleh baca Quran, boleh hadir kuliah. Maknanya tujuan daripada makan tu boleh kita melaksanakan ibadah, dapat mendekatkan diri pada Allah. Ini persepsi dan pandangan seorang beriman. Berdasarkan keimanan yang dia ada, dia yakin bahawa hidup ni bukan sekadar di dunia. Dunia ni sementara, maka dia kena cari bekalan akhirat. Maka untuk mencari bekalan akhirat, dia perlukan makan. Dalam masa yang sama juga, orang beriman persepsi dia
dalam hidup dia ni makan, perut ni mesti dia ajar supaya berlapar. Ini kita dah bincang panjang kelebihan berlapar ni. Untuk apa? Untuk mendidik, mengekang nafsu yang ada dalam diri kita. Sebab itulah dalam hadis ini menyebut al-mu'min ya'kulu fi ma'din wahidin. Orang beriman dia makan satu perut, dengan satu perut. Dia punya apa? Dia punya gambaran dia, makan orang beriman ni satu perut. Makna keperluan. Memanglah kita ni semua ada satu perut ni. Tapi Nabi kata wal kafiru fi sab'atin am'adin. Orang yang kafir dia makan untuk 7 perut. Itu dia. Apa maksudnya? Maknanya oleh kerana orang yang kafir ni dia punya prinsip hidup dia berbeza, pandangan hidupnya berbeza daripada orang beriman. Orang yang kafir ni, bagi mereka kehidupan akhirat ni tak ada bagi mereka. Tak ada apa-apa akhirat ni. Sebab itulah ada yang mati bawa harta masuk dalam kubur kan. Sebab dia kata akhirat ni tak ada apa. Jadi oleh kerana bagi mereka tak ada perhitungan akhirat, tak ada kehidupan akhirat yang boleh menjamin kehidupan mereka, maka bagi mereka enjoy lah, kat dunia ni kena enjoy. Orang beriman dalam hadis yang lain menyebut al-mu'min ni, orang beriman ni, dunia ni bagi orang beriman sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Maksudnya kat dunia ni kita orang beriman ni ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Macam dalam penjara lah. Orang dalam penjara dia boleh tengok luar kan, dia tengok orang datang, dia tengok kat luar gerigi tu, dia boleh tengok, dia nampak apa, boleh nampak dia bertingkap apa yang ada kat luar, tapi dia tak boleh nak keluar. Maknanya terhalang daripada keluar. Maka begitulah kita dalam hidup ni, tuan-tuan, orang beriman ni dia ada benda yang boleh buat, ada benda tak boleh buat. Ada benda yang boleh pandang, ada benda yang tak boleh pandang. Ada benda yang boleh pegang, ada benda yang tak boleh pegang. Ada benda yang boleh dengar, ada benda yang tak boleh dengar. Itu orang beriman. Sebab kat dunia. Tapi bagi orang yang kafir, dunia ni adalah syurga bagi mereka. Itu dia. Dunia ni syurga bagi mereka. Paradise orang kata kan, paradise untuk mereka dunia ni. Jadi sebab itulah mereka enjoy kat dunia. Bagi mereka hidup ni sekali, maka kena enjoy. Sebab itulah Nabi gambarkan orang kafir makan fi sab'atin am'adin, makan dengan 7 perut. Sedangkan keperluan manusia 1 perut, tapi ni makan sampai 7 perut. Dahsyat ni. Bila dalam hati manusia ni tak ada keimanan, tak ada keyakinan yang betul, maka manusia akan bertindak melampaui batas, bahkan hidupnya hanya akan melayan kehendak nafsunya. Tuan-tuan, melayan kehendak nafsu ni tuan-tuan, bahaya sebenarnya. Bila kita melayan kehendak nafsu semata-mata, sebenarnya ini salah satu buruk adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tanda-tanda kita ni buruk adab terhadap Allah ialah kita ni layan dia nafsu kita. Apa yang nafsu nak kita layan. Maka tak heranlah bila nafsu ni kita layan semuanya. Dia nak makan kita layan, dia nak minum kita layan, dia nak keseronokan kita layan, dia nak hiburan kita layan, dia nak kesenangan kita layan, dia nak apa saja semua kita layan. Tak heranlah kita sebenarnya akan membelakangkan apa kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan cuai dengan ibadah, kita akan cuai dengan amalan, kita akan mula meninggalkan banyak perkara-perkara kebaikan. Sebab apa? Bila kita banyak layan nafsu kita. Ini bahaya. Sehingga kita akan jadi
Orang yang dikatakan buruk adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, jahat adab. Sebab seolah-olahnya kita menjadikan nafsu kita lebih daripada Allah Taala lagi. Itu yang jadi orang tinggalkan masjid, tinggalkan surau, tinggalkan majlis ilmu, tinggalkan semayang semata-mata nak melayan kehendak nafsu. Ini bahaya. Baik, jadi maknanya dalam hadis ni menyebut kalaulah kita ni bagi anak Adam ni, kata Nabi, hasba banu Adam, cukuplah bagi anak Adam ni kalau dia nak makan. Sebenarnya dia makan untuk apa? Untuk membetulkan tulang belakang. Maknanya nak menguatkan badan sebenarnya. Sebab makan ni keperluan tubuh. Betul dalam Quran tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita melihat makan kita ni. Fanzur ila ta'amik. Dalam Quran menyebut fanzur, perhatikanlah, renungkanlah, fikirkanlah, ila ta'amika, kepada makanan yang kau makan. Sebab makanan ni tuan-tuan, bila kita lihat makanan kita ni memang sehingga dalam bidang keilmuan pun jadi satu bidang lah, bidang ilmu, ilmu pemakanan. Manusia berfikir tentang bab makanan dan pemakanan sehingga menjadi satu bidang besar dalam ilmu sains. Tuan-tuan, kalau ada anak-anak masuk universiti, ada yang ambil bahagian pemakanan, sains pemakanan. Punyalah Allah Ta'ala suruh kita melihat tentang makan ni sampai dia jadi bidang ilmu yang besar. Ilmu yang moden tuan-tuan, bukan ilmu purba ni. Ni ilmu moden. Sebab makan minum ni adalah suatu perkara yang sangat besar. Kesan ni pada kehidupan kita. Dari sudut kesihatan contohnya. Dari sudut kesihatan, ada orang yang bila dia jaga makan minum dia, cukuplah dengan dijaga makan minum dia, makanan dia seimbang, makanan cukup zat, cukup orang kata mineralnya, cukup karbohidratnya, cukup proteinnya, tak ada yang lebih, tak ada yang bersangatan. Maknanya dia sehat dengan makannya. Dia sehat dengan makan. Dan dia ajar tubuh dia supaya berpuasa hari Senin, Khamis, supaya tubuh dia dapat rehat hari Senin, Khamis. Jadi tuan-tuan, dengan itu saja pun dia dah sehat. Dia tak perlu makan ubat, dia tak perlu orang kata suplemen dan seumpamanya. Banding dengan kita sekarang ni kan, macam-macam suplemen, macam-macam suplemen, bukan murah-murah tu, mahal-mahal tu. Yang herba lah, yang habatus sauda lah, yang macam-macam. Ada yang kata ni makanan sunnah lah, macam-macam. Kita beli je. Sebab apa? Buah pinggang dah teruk, darah dah tinggi, gula dah banyak dalam badan, jadi kita makan suplemen dan sebagainya kan. Maknanya ada orang yang sehat cukup dengan dia menjaga makan je. Nak tunjukkan betapa besarnya implikasi kesan makan dan tabiat makan dalam hidup kita. Jadi Nabi SAW menyebut apa tadi, hasbab nu Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah bagi orang beriman ni, maknanya beberapa suap makanan, gambaran Nabi beberapa suap makanan yang boleh menguatkan tulang belakang. Maknanya untuk keperluan seorang hamba tu jadi sihat, dapat beribadat, dapat menunaikan tanggungjawab dia dan dapat mencapai tujuan hidup dia sebagai hamba Allah. Kita ni tuan-tuan, hamba Allah, tugas kita kat dunia ni untuk beribadat kepada Allah sebenarnya. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan bukan untuk main, bukan untuk berhibur, bukan untuk orang kata aktiviti-aktiviti lain. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala hidupkan kita untuk beribadat pada Dia. Beribadat dalam seluruh hidup kita, beribadat kepada Allah. Maka perlukan tenaga, perlukan kesihatan, perlukan kekuatan dan sebagainya. Ini berarti makan minum kita pun adalah merupakan cara, jalan untuk kita dapat menyempurnakan tujuan hidup kita. Jadi jangan sampai tujuan hidup kita ni berubah. Jangan sampai tujuan hidup kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ni berubah tuan-tuan. Sepatutnya tujuan hidup kita untuk ibadat, makan kita untuk keperluan boleh beribadat,
berubah jadi hidup ni untuk tujuan makan pula. Itu yang jadi berubah. Persepsi itu berubah. Macam mana tadilah digambarkan orang beriman, tujuan hidupnya beribadat, maka dia makan dengan satu perut. Tapi orang yang kafir, oleh kerana tujuan hidupnya bukan untuk beribadat kepada Allah, tapi untuk enjoy, untuk bersukaria di dalam kehidupan dunia, maka mereka makan sampai 7 perut. Itu gambaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan, sebenarnya kalau kita fikir kan, betullah bila kita dengar ayat Quran, bila kita dengar hadis-hadis Nabi, kita dengar ilmu kan, apa nama ni, pengkuliah, penceramah, tok-tok guru kita berceramah, kita dengar ayat-ayat Quran, dengar hadis, dengar butiran-butiran ilmu, kita kena gunakan fikiran kita tuan-tuan, akal kita untuk berfikir. Berfikir tentang diri kita. Yang penting berfikir tentang diri kita, bukan kita fikir tentang orang. Fikir tentang diri kita. Maknanya kalau kita dengar hadis ni kan, kita kena fikir bagaimana kita tuan-tuan. Adakah kita ni masuk di kalangan al-mu'min ya'kulu fi ma'din wahid, ataupun kita masuk wal kafir fi sab'atin am'ad ni. Adakah kita masuk di kalangan orang beriman yang makan satu perut untuk tujuan ibadah dia, ataupun wal'ayazubillah masuk golongan yang kedua tadi, makan 7 perut dalam keadaan kita tak tentu hala tujuan hidup kita. Ini yang kita kena tanya diri kita, bagaimana cara hidup kita. Sebab benda ni bila kita nak beramal, bukan dalam surau ni. Kat surau ni kita hanya dapat kefahaman, tapi beramal dengan hadis ni balik rumah nanti. Balik rumah nanti. Beramal ni bila kita keluar daripada surau, kita balik daripada majlis ilmu, macam mana kita menyusun hidup kita, macam mana kita menyusun kehidupan isteri dan anak-anak kita. Kita tanya diri kita, bagaimana kita dengan ilmu yang kita dapat hari ini. Jadi kata Nabi lagi, wala budda in kana wala budda, dan kalaulah dia tak dapat tidak, dia nak makan juga untuk orang kata tambahan. Tambahan maksudnya apa? Sebab kita ni pun berbeza-beza, orang manusia ni berbeza-beza. Ada yang bekerja menghadap komputer, ada yang bekerja bercakap, jadi cikgu bercakap, ada yang bekerja menguruskan jualan, ada bekerja, dan ada juga ramai yang bekerja untuk kerja-kerja yang berat, kerja-kerja buruh, potong rumput, gali tanah, bina rumah, bina bangunan, buat jalan raya, kerja-kerja berat yang memang perlukan makan, perlukan makanan yang orang kata memberikan kekuatan pada dia untuk bekerja kan. Maka Nabi kata apa? Wala budda fahaqqahu sulusa lit'am. Maka bila makan tu, perut tu bagikan dengan 3 bahagian, kata Nabi. Yang pertama, untuk makanan, boleh makan 1/3 perut isikan dengan makanan. Kemudian 1/3 perut pula isikan dengan minuman, minuman, dan 1/3 lagi untuk nafas, untuk udara. Jadi Nabi SAW ni bila dia cakap ni kan, Nabi ni dia bila dia cakap kan, apa nama ni, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi bila dia bercakap bukanlah datang daripada nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Mereka ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi dapat panduan, bimbingan dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila kita bahagikan perut ni dengan 3 ni, dengan makanan, dengan minuman dan juga dengan udara, ini memang satu bentuk tabiat pemakanan yang sangat baik tuan-tuan. Diakui oleh ilmu-ilmu perubatan, ilmu kesihatan moden itu sendiri. Maknanya perut kita ni memang perlukan kepada ada had dia lah. Jangan kita sekadar masukkan makanan saja sampai bersangatan kenyang, ataupun masukkan minuman saja, macam-macam minum kita masuk sampai orang kata senak perut, ataupun yang lainnya. Maknanya perut ni pun ada had dia. Sebab itulah bila kita perut kita ni kita bahagikan dengan 3, sebenarnya dia satu tabiat pemakanan yang akan
menghasilkan kesihatan yang hebat dalam diri kita. Ini berdasarkan kajian-kajian moden lah tuan-tuan. Sebab itulah bila kita makan ni kena ada keseimbangan dalam makan. Sebab itulah kalau kita nak tahulah kita ni makan kenyang sangat ataupun tidak, kita tengok kita makan macam mana. Kata orang Melayu kan, bila sedawa kan kena berhenti kan. Bila tengah makan tu tiba-tiba sedawa kan. Kata orang kata dah berhenti, dah kenyang tu. Kenapa kita sedawa tuan-tuan? Bila sedawa ni apa yang berlaku sebenarnya? Bila kita sedawa sebenarnya udara daripada perut kita keluar. Itu yang jadi sedawa. Kenapa udara daripada perut kita keluar? Sebabnya kita dah sumbat dengan makanan. Kita dah makan lebih, kita dah minum lebih, masa tu udara daripada perut dah keluar. Maknanya dari segi komposisi perut tadi yang sepatutnya 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara ni dah tak seimbang. Itu yang kita sedawa. Kita biasa dengar kan, apa nama ni, makan berhenti sebelum kenyang kan. Sebenarnya ukuran kenyang ni kalau ikut Islam ni maknanya berhenti sebelum sedawa sebenarnya. Kita ni kadang-kadang dah 3 kali sedawa, dah dapat warning 3 kali sedawa pun tak berhenti-henti lagi. Itu maknanya tanda kita dah lebih tu. Sepatutnya sebelum sedawa dah berhenti. Itu cara makan yang sihat. Sebab masalahnya tabiat kita ni pula, kita biasanya kita makan dulu, makan, tak sedar kan, makan, tiba-tiba kita rasa kering tekak, kita minum. Bila masa minum tu lah air tu masuk memenuhi perut, masa tu keluar pula udara sedawa. Maknanya tu sebenarnya dah lebih daripada had yang baik sebenarnya untuk segi tabiat makanan. Jadi sebab itulah sebenarnya perkara ni memang satu tabiat. Ianya akan dapat jadi tabiat kalaulah kita melatih diri kita. Kalau kita tak latih diri kita, memang kita akan berterusan begitulah. Maka tak heranlah bila kita tak jaga makan, kita lebih makanan, apa nama ni, makanan kita tak jaga, menyebabkan timbul berbagai problem kesihatan tu sendirilah yang berlaku pada kita. Sebab kebanyakan penyakit dalam badan kita bermula daripada perut tu sendiri. Dan bukan sekadar penyakit badan, penyakit hati manusia ni pun banyak berpunca daripada perut tu sendiri. Sebab itulah bila kita baca hadis ni tuan-tuan, kita kena faham ianya mengandungi panduan, bimbingan yang sangat hebat untuk mengatur tabiat makan dan tabiat pemakanan kita. Tabiat makan dan juga tabiat pemakanan kita. Walaupun Nabi SAW ni bukan seorang doktor, bukan seorang ahli sains, tapi sebenarnya Nabi SAW ni lebih hebat daripada doktor dan juga ahli sains. Sebab semua kata-kata dia, sabda, hadis-hadis dia merupakan bersumberkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala a'lam. Qala musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab lagi, fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Insyaallah kita akan masuk bab fasal yang kelima pada minggu depan, pada menyatakan faraj, yakni pada menyatakan bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat faraj. Faraj ni tuan-tuan kemaluan, baik lelaki ataupun perempuan, dan dia termasuk nikmat Allah. Nikmat Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia beri untuk kita gunakan beribadat kepada dia. Maknanya macam mana nak jadikan faraj kita ni pun kemaluan, walaupun namanya kemaluan, tapi jadi ibadah dalam hidup kita, jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah hebatnya agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada persoalan silakan. Tak ada baru lepas bulan makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik wa qamarik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.